Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita satu lagi sesi tutorial bersama dengan software Dazilab. Cuma kali ini saya akan detailkan sedikit seperti mana yang kalau anda refer pada video saya Laboratory number 3, okay, untuk DAQ dan DAQ with virtual instrumentation Dazilab. Saya dah beritahu saya nak buat sedikit satu video khas untuk terdetailkan sedikit berkenaan dengan statistical analysis, dan juga kita akan tengok lebih detail on windowing dengan filtering. Kita akan tengok sikit. Mula-mula saya akan tunjuk sikit windowing dia berkenaan dengan kalau kita ingat balik yang sebelum ni saya ada beritahu kepentingan, the importance of having data window module before we go to the FFT. Actually bukan sahaja FFT sahaja yang perlukan data windowing, banyak lagi. Dia tengok kepentingan. Kalau kita faham apa itu windowing, and then kita boleh gunakan ke tempat-tempat yang sesuai lah. Cuma kalau untuk frekuensi transform FFT, fast Fourier transform tu, untuk kita convert daripada time domain kepada frekuensi domain, yang tu memang perlukan data window sebab dia nak elakkan ada unwanted signal yang tak sepatutnya ataupun boleh katakan sebagai noise. Juga kita boleh gunakan pada satu keadaan lain, contohnya untuk statistical analysis. Pada satu keadaan kita perlukan juga data window. Tapi kali ini saya akan demo dulu. Saya akan tunjukkan sikit detail berkenaan dengan windowing ni. Saya akan ambil satu modul macam biasa, generator. Tak perlu lagi, kita tak akan gunakan sound wave lagi, signal daripada phone lagi. Nanti gunakan untuk project nanti. So untuk ni, for the sake of demonstration, saya akan tunjukkan dengan menggunakan signal generator. Okey, ambil modul generator, pilih without modulation, double click, and then anda boleh maintain dengan value yang ada, 10 Hz, 4, tukar pada sine wave. Okay, make sure that sine wave, dan kita kena check kita punya sampling rate dan block size kita, yang kita pergi pada sini, kita adjust kita punya ni. So macam sebelum ni lah, yang contoh yang dalam mamal laboratory 3 saya pakai 2000 kalau masih ingat sampling rate dia, sebab masa tu lab 3 saya tunjukkan maksimum frekuensi ialah 100 Hz. So kali ni kita akan pakai 10 Hz saja untuk generate signal. So 2000 sampling rate dah cukup lah. Cukup lah untuk tunjukkan. Dan okay, saya buat automatic je, tapi kena ingat nilai ni 1024. Okay, saya okay. So kena ingat nilai tu. Okay, now kita akan display signal tu. Simple saja, just straight away kita letak kat sini. Okay, cuma kali ni saya nak perkenalkan satu lagi. So sebelum apa-apa hal pun kita kena save dulu. Save dulu kita punya save as dalam kita punya mana-mana lah. Saya dah ada folder saya sendiri untuk subjek ni. Untuk laboratory lab session tutorial 2, sebab kita dah ada tutorial 1 itu. Okay, so save. Okay, now saya akan perkenalkan saya tunjuk sini macam mana kita nak pakai data window untuk demo bentuk data window tu. Saya dah tunjuk dalam nota, dan kita nak tengok secara praktikal macam mana data window tu berfungsi. Okay,
So apa kita buat, kita just ambil data window tu, data window dekat under module signal analysis, ambil data window, letak sini. So macam biasa, kita kalau pakai ni, kita akan boleh buat comparison lah. Kita sambung je sini dan kita akan tekan compare after window dengan before window. So yang ni saya buat macam biasa, saya akan namakan dia sebab no window. Okay, maintain. Okay, serupa, saya kena buat auto scale. Maka ni kita buat with window. With cukup tak? Cukup auto scale. Okay, so ni no window, ni with window. Nanti kita tengok lah beza dia, berubah bentuk dia. So window kita setting dulu, double click dia. So kita buat dia handing. Anda boleh pilih mana-mana, tapi untuk contoh hari ni saya akan buat handing. Yang ni kita akan pakai yang sama macam setting kita yang asal 1024. Okay, yang ni kita klik pada non correction. Correction kalau ada berlaku perubahan kepada amplitude, nanti kita akan buat, kalau ada major changes in term of amplitude, and then kita akan buat amplitude correction. Tapi untuk ni kita just maintain dulu. Okay, maintain dulu. Okay, kita buat non lah, tidak ada correction apa-apa, kita ambil itu. Okay, now kita tengok okay, sekarang kita akan view, dah ada bawah ni. Kita restore window, kita kecilkan dia supaya nampak lebih jelas. Okay, kita pakai sini, kita kecilkan dia. Alright, dah nampak sini. Oh, saya tutup, tak nampak, tak best. Kita nak bagi nampak dia. Okay, nak bagi nampak dia punya apa ni, ni angkat sikit. Okey, alamak, tak boleh. Oh, dia ada ni, bila ada dia pin kat sini. So apa kita buat, kita just alih ni lah, kita alih ni je, dan ni kita alih sini je. Dia dah pin kat situ, tak ada apa-apa lah. Ataupun kita sebab dia dah pin kat sini, so susah nak alih, kita padamlah balik semua. Kita buat balik, sama balik. Ingat, bila kita buat, kita pin dia kat situ. Okey, dah sama balik. Yang penting kita boleh susun elok supaya nampak lebih jelas lah window kita. Okey, baik. Okey, saya letak sini. Okey, dan kita tengok kita run. So nampak beza dia. Ini tak ada window. Kalau kita stop ni, saya stop sini. Sorry, tak boleh. Jangan stop, kita stop sama. Kita stop. Okey, nampak yang ni kalau saya perfectly stop. Walaupun saya perfect stop, tengok. Ini one cycle daripada peak ni kepada peak ni, peak ni kepada peak ni, peak ni kepada peak ni sampai akhir. Sini ada sikit. Ada sikit ke peak apa, satu cycle tak habis. Second tak habis ni masalah ni. Nanti kalau kita buat spektrum, dia akan ada spektrum yang tidak berkenaan. Yang tiba-tiba ada satu spektrum lain. Sebabkan oleh adanya satu signal yang tak habis kat sini dalam window ni. That's why kita kena pakai windowing. So dalam windowing dia dah eliminate, dia buang yang bahagian ujung ni, dia pastikan dia squeeze kepada kosong. Dia squeeze pada kosong bahagian ujung-ujung ni. So dia tidak ada lagi yang kes macam ni lah. So dia akan ada jadi simetri. Dia akan simetri. Tanda simetri itu kat mana? Kita akan gunakan statistical analysis. Okey. So statistical analysis ni saya rasa anda semua masih ingat. Saya harapkan anda semua masih ingat berkenaan dengan statistik. Kalau kita ada data yang banyak, kita boleh buat statistical analysis. Dan kalau anda masih ingat juga, untuk signal untuk digital signal processing, digital data kan dia consist of a lot of data kan. Kalau kes kita ni ada 1024 data dalam satu window. Ada 1024 data dalam satu window. Kita tengok ni. Ni setting ni kan. Ada 1024 data
dalam satu window. Ini kita set up ni. Mana apa-apa window yang kita buka, memang dia akan buat 1024 pun data. So we have a lot of data, 1000 data. So we have 1000 data, kita boleh buat banyak statistical analysis lah. Kita boleh buat average, kita boleh buat standard deviation, variance. In fact, kita boleh buat normal distribution. Kita nak tengok distribution of data kat mana. Sebab kan ni kan y-axis. So data tu pada nilai amplitude dia pada ni x-axis. So data dia pada y-axis ni, dia bertabur macam mana. So sepatutnya kalau kita averagekan data ni, kan dia simetri kan, dia cycle kan. Sepatutnya kosong lah, Tapi disebabkan oleh ada wujud dekat ujung sini, dia tak jadi kosong, dia tak simetri. Sebab ada sikit kat sini. Tapi bezanya kat sini, kalau yang signal ni, dia nampak simetri. Kita buktikan dengan cara kita buat analisis lah. Kita buat average. So, dalam contoh lepas, kita boleh buat, saya dah cerita pasal copy inputs. So, boleh buat benda yang sama. Untuk lebih cantik lah kita punya susunan. Okay. Dan kita tengok, ni besar, kita tutup dulu. Kita tengok macam mana kita nak buat signal, kita buat statistical analysis. Ada dua cara. Pertama, kita pakai modul mathematics, statistik. Dia ada modul statistik di sini. Ataupun kita boleh yang paling cepat kita buat digitometer. Kita ambil digitometer. Okey, digitometer ni kita double click, dia terus dah ada evaluation in term of statistical. Ada 5 sama ada single value ataupun minimum value, maximum value, mean value atau RMS. Ini statistical value lah. Tapi kalau kita pergi pada modul statistik, ada banyak lagi. Statistical analysis yang boleh dibuat. Tapi kita tengok yang simple dulu pada digitometer. Alright, saya ambil mean value untuk tengok mean purata dia ataupun data yang paling tengah-tengah. Okey. Mean value tak sepertinya purata tau. Tapi mean data tengah-tengah, center value. Kalau signal tu sinusoidal, cantik cycle dia, memang mean value dia kosong lah. Tapi kalau dia random signal, dia tak akan kosong. Dia akan mungkin ada lebih atas, lebih bawah. Terpulang pada signal tu. Okay. Nanti saya klik OK dulu. Boleh ada dua, sama ada kita nak buat dua channel. Tapi untuk for the sake of pembelajaran kita, saya akan buat dua lah. Maksudnya satu di digitometer ni, saya buat ni mungkin kita buat meter, kita buat D di digitometer, no window, no win lah. No win, DG tak ada kaitan dengan phone apa-apa. Ini DG no win, digital lah. Tak apalah, kita buat gini, kan ada orang marah pula kan. Dia tak boleh, tak dah lebih lah. Digit no win. Okay, baik. Main value decimal kita ambil 2 cukup. Tak perlu lebih-lebih, ambil 2 cukup. Alright. Lepas tu kita tunjukkan satu lagi untuk yang window ni, kita namakan dia digit with mungkin tak cukup, kita buat with window lah, with win. Boleh tak win tak cukup lah, kita buat ini lah, with win. Okay, so ni kita window with win okay, sambung dia. Alright, tadi kita nampak, so kita buka semua. Okay, ni kita akan letak, nak bagi cantik, kita with window kita letak kat sini, dia ikut pasangan dia. Yang ni without window lah, no window dekat pasangan dia. Kita tengok so kita run, then we'll see nampak dia tak ada tidak kosong lah. Dia ada, mungkin akan ada kosong pada keadaan dia kosong. Kalau perhatikan, kena tunggulah. Tak ada juga. Mungkin ada yang kosong, pasal saya ternampak tadi. Yang ni memang kosong setiap masa, memang dia average dia kosong. Itu bezanya window dengan non window. Tapi perhatikan pada amplitude.
Tengok ada amplitude nampak dia ada sikit masalah dekat amplitude di sini. Kalau kita tengok pada maksimum amplitude, okey, saya stop dulu. Tadi kita tengok average kan. Kat dalam signal, dalam graf ni, dalam graf sini, berapa maksimum amplitude dia? Tengok sinilah, ni maksimum amplitude dia. Kalau minimum amplitude dia bawah ni kan. Ni pun sama. Maksimum dia 4, minimum dia 4 juga. Tapi kita tengok dulu. Dapat tak 4? Sebabkan kita buat windowing ni. Alright, kita tengok sini Tengok pada maksimum lah. Ini maksimum. Kita ni pun kita ambil maksimum value. Okay. Alright. Okay. Run. Nampak. Ini maintain 4. Yang ni dia tak dapat maintain 4. Dia akan dapat 4, tapi dia all the time dia tak dapat 4. Sebabkan oleh berlaku dia ada ni lah, dia ada effect of algorithm kat sini. Dia nak pastikan di sini kosong, so dia reduce amplitude a lot lah. Dia jadi macam ni lah. Jadi itu masalahnya. Cuba kita tengok pada kalau kita pakai flat top tengok, pakai flat top jadi macam mana amplitude dia. Nampak, memang dia makan banyak flat top, dia makan banyak amplitude. Dia makan banyak signal. Dia makan banyak tu, dia hilang banyak energi kat sini. Hilang banyak energi. Kalau kita tengok dia punya, kita tengok dari sudut average macam mana? Tengok average dia. Mean value. Yang ni tengok mean value. Mean value. Tengok. Masih lagi sama mean value, dia ada, dia kosong. So masa mean value dia akan remain the same, tapi in term of maximum amplitude dia ada kehilangan amplitude. So itu bezanya kalau ada window dengan tak ada window lah. So untuk case kita nak buat statistical analysis, perlukah kita ada window? Bergantung kepada analisis yang kita nak buat lah. Analisis yang kita nak buat. Kalau kita nak measure random signal, so tak perlulah kita buat windowing. Pasal random signal memang dia random dah. Dia dah ada random dah, dia tak ada simetri dah. Ini just untuk for the sake of saya nak tunjuk effect of window dengan no window. So nanti you akan buat, you boleh buat lagi you punya experiment exploration dengan windowing untuk tengok effect dia. Okey. Baik, saya teruskan. Okey, sekarang ni kita akan tengok pada lagi berkenaan dengan statistical lah. Kita akan remain macam ni, kita akan letak kat sini. Nanti kita akan tambah lagi signal mathematics lagi. So kita view lagi dengan menggunakan statistik. Okey, ini statistical value kita ambil, kita letak sini modul dia. So kita double klik. Banyak lagi kita ada standard deviation, RMS ada, mean value variance, standard deviation, maximum position, median weight, peak to peak, banyak So dia lebih detail daripada berbanding dengan yang tadi. So kita pilih satu. Kita contoh, kita mungkin kita pilih RMS. RMS ni berkawan sama macam berkawan sama je dengan main, tapi ada beza je lah. Basically kalau signal tu sinusoidal, so RMS dia samalah macam main. Tapi kalau signal tu random signal, dia akan ada perbezaan. Tahu, kita ambil RMS dulu. Okey. Kita sample, kita ikut blok lah. Kita ikut blok. Kita buat ikut blok. Mana satu blok?
satu calculation, statistik. Dia yang tu, and then dia calculate. Cakap betul dia akan view. Okay, tengok So, kita ambil dua juga. Kita boleh ambil satu je. Tapi sebab ada dua input, so kita buat dua channel. Anda boleh ambil dua sebenarnya statistical module, tapi saya nak buat perubahan. Saya nak buat ambil satu je, tapi kita buat dua channel. So channel pertama, channel kosong ni RMS, channel seterusnya standard deviation. Okey. Alright. Okey. So ingat kita ambil data daripada yang tanpa window, kita ambil data daripada no window. Kita tak kacau yang ni. Kita ambil yang daripada ni. So no window masuk sini. Ini pun masuk sini juga. So ia akan calculate satu kosong ni untuk RMS, yang ni akan calculate untuk standard deviation. So again kita akan ambil digitometer. Sini digitometer pun kita letak sini. Okey. So ini sini, ini sini. So double klik, jangan pilih apa-apa. Pastikan di single value saja, sebab kita tak nak buat analisis lain. Kita hanya nak tunjukkan value yang keluar daripada digitometer saja. Sama. Ini pun sama. Kita maintain je. Dan kita namakan dia. Yang ni kita namakan sebagai ni RMS. Ingat RMS. Yang ni kita STD. Okey, kita buat standard deviation. Alright, so kita keluarkan ni, kita letak mana? Letak dah sini ni RMS, kita letak dah sini. RMS dengan satu standard deviation, dan kita run, tengok. So ini dia akan calculate RMS, yang ni akan calculate standard deviation Okey. So nampak macam sama value dia. Cuba kita tukar pada maksimum. Macam apa jadi? Of course maksimum kita dalam 4 lah kan, 4. So kita tengok. Alright, tengok. Nampak. So yang RMS kita maintain pada 2.8. Ni RMS lah, RMS value. Okey. Boleh nampak So nanti kita you boleh pakailah, sama ada nak pakai you nak pakai dengan menggunakan digitometer directly, ataupun you nak pakai statistical analysis. Tapi of course bila you buat statistical analysis, pakai statistical analysis module, lepas tu you kena view juga dengan inilah digitometer. Cuma kalau kita tambah benda lain selain daripada digitometer, kita boleh pakai kita cuba tengok list. Okay. Kita cuba perkenalkan satu lagi list. Kita akan listkan, senaraikan nilai-nilai yang keluar, single value yang keluar daripada statistical. Atau apa, kita ambil ni RMS value kan, dia berubah setiap masa. So kita cuba listkan, kita akan catatkan dalam satu list. So RMS kita tengok ini kita buat ni, kita tambah input. So kita dapat ini, kita cuba listkan. Nanti kita akan keluar list lah. Okey, kita cuba keluarkan dapat list macam ni. Okey, kita listkan dia, kita tindik dekat ni. Okey, sekarang ni yang bahagian RMS ni akan jadi ada list lah list. So kita run. Nampak dia akan ambil list. Dia akan listkan. Okey, dia akan listkan nilai ni sampai bila? Sampai kita stop lah. Dia akan kumpulkan. Ni sebenarnya bilangan blok. So ni blok yang ke-25, blok yang ke-26, blok yang ke berapa? Blok yang ke-38. Anda boleh view macam ni. Selain daripada ni, banyak cara lagi. Anda boleh juga view ke dalam bentuk chart list dia bentuk list. Anda boleh view dalam bentuk chart recorder. Kita letak sama dekat chart recorder. Kita akan buka window. Kita dapat dia akan keluar chart recorder sini. Okey. So kita cuma kat sini kita kena adjust sikit dia punya axis. So sebab dia 2.81, so dia akan berada dekat sekitar ni. So okey lah, nampak lah. So kita cuba run.
Okey, nampak? Okey, dia tunjukkan value. Tadi dalam bentuk list kan? Sekarang dia bentuk chart recorder. So nampak dah dia bergerak. Kalau nak nampak lagi jelas, kita kena tengok dekat Y scaling. So kita start dekat sini, kita buat mungkin dia 2. Yang ni kita buat 3. Supaya kita nampak lebih jelas dia punya variation dia tu. Nampak? So kita ada 2, 3. So kita nampaklah jelas dia punya variation dia tu. Up and down dia. So this is how we track. This is how we track the signal lah. Nampak? Kita track the statistical signal. So anda boleh buat banyak lagi ya. Nanti dalam projek nanti anda boleh tunjukkan lah. Sebab kita measure kan by block kan. Kita nanti di hujung nanti kita akan ada satu projek untuk melibatkan dengan menggunakan sound level meter. Anda boleh tangkap value sound level tu dan anda boleh tunjukkan progression of the sound level meter tu by time. Bila anda letakkan probe anda untuk measure sound level, tengok pada masa ni berapa nilai dia. Lepas tu bila masa berubah, tengok berapa monitoring kita monitor lah dia punya panggil apa sound level. Anda boleh tengok tengok saya dah upload projek tu, tajuk dia lah sound level meter. So anda boleh gunakan tools yang saya tunjuk ni berkenaan dengan statistical analysis untuk anda viewkan result tu based daripada pengukuran yang anda buat. Alright. So saya tunjuk tadi recorder, list, digital meter and statistical analysis. Baik. So okey, itu saja berkenaan dengan statistical analysis, dan sedikit tadi saya tunjukkan berkenaan windowing. Dan kita akan jumpa pada next satu lagi video khas tutorial untuk menerangkan berkenaan dengan filtering. Okey. Terima kasih.